Parti Warisan akan meletakkan 6 calon mewakili parti itu untuk bertanding pada pilihan raya negeri Johor 12 Mac depan. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata kerusi yang akan ditandingi parti itu ialah Dewan Undangan Negeri Pekan Nanas, Bekok, Mahkota, Johor Jaya, Bukit Batu dan Permas. Warisan melebarkan sayapnya ke Semenanjung pada hujung tahun lalu sebelum menyatakan hasrat untuk menyertai PRN Johor. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan esok iaitu 26 Februari sebagai hari penamaan calon PRN Johor, diikuti pengundian awal pada 8 Mac dan hari mengundi biasa pada 12 Mac. Sementara itu, Parti Solidariti Tanah Airku STA tiada masalah untuk menerima permohonan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM menyertai Gabungan Rakyat Sabah JRS. Presidennya Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan bagaimanapun berkata perkara itu perlu mendapat persetujuan daripada semua pihak melalui perbincangan dengan rakan parti lain dalam JRS untuk mendengar pendapat mereka. Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung kenyataan Parti Bersatu Sabah yang tidak mahu tergesa-gesa untuk menerima parti baru dalam JRS. Mengulas lanjut, Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah percaya dengan kemasukan parti yang dipimpin bekas Naib Presiden Parti Warisan Datuk Peter Anthony itu akan memperkukuhkan lagi kerajaan JRS. Isnin lalu, Peter yang juga Presiden Pro-Tem Parti itu mengumumkan KDM sebagai parti baru yang ditubuhkannya dan berhasrat untuk menyertai JRS. Manakala pertemuan antara parti politik di negeri ini perlu diadakan bagi membincangkan cadangan mengeluarkan kad warga asing yang dinyatakan Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini. Ketua Pemuda Parti Bersatu Sabah Christopher Mandut berkata perbincangan itu perlu diadakan sebelum sebarang keputusan dibuat mengenainya. Beliau dalam pada itu berharap supaya perkara berkenaan turut dibawa dan dibahas dalam Dewan Undangan Negeri DUN Sabah terlebih dahulu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berhubung cadangan mengeluarkan kad warga asing yang menimbulkan kerisauan dalam kalangan rakyat Sabah. Christopher berkata isu pendatang asing tanpa izin perlu diselesaikan dengan segera dan memerlukan kerjasama daripada kuasa politik negeri dan pusat. Beliau dalam pada itu turut berterima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor yang menjelaskan bahawa masih belum ada sebarang keputusan mengenai cadangan kad warga asing itu. Sehubungan itu, Christopher meminta supaya kerajaan pusat menandakan usaha mempertahankan kuasa berkaitan imigresen dalam menangani isu parti terutama di negeri ini. Berita seterusnya, perlawanan akhir kejohanan bola sepak Piala Sabah 2022 bagi merebut Piala Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor yang menawarkan hadiah wang tunai sehingga RM30,000 akan berlangsung di sini pada 23 hingga 27 Mac ini. Perkara itu diputuskan Jawatan Kuasa Pertandingan Tempatan Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA pada mesyuaratnya semalam yang turut disertai 8 pengerusi penganjur peringkat zon secara dalam talian. Pengerusi Jawatan Kuasa berkenaan Azman Mastar berkata penganjuran kejohanan di peringkat 8 zon akan ditentukan oleh pengerusi dan ahli Jawatan Kuasa di peringkat zon terbabit. Katanya setiap zon akan menentukan tarikh kejohanan masing-masing mengikut kesesuaian mereka. Azman yang juga penolong Setiausaha Agung SAFA berkata penyeneraian pemain dalam pasukan adalah terbuka memandangkan tiada had umur ditetapkan. Beliau berharap semua pasukan akan memberi kerjasama dan mematuhi peraturan yang ditetapkan demi kelancaran kejohanan berkenaan. Katanya Jawatan Kuasa Pertandingan Tempatan SAFA akan mengadakan mesyuarat sekali lagi selepas ini membabitkan 8 pengerusi penganjur peringkat zon agar kejohanan berjalan dengan lancar. Jelasnya kejohanan Piala Sabah adalah antara 5 kejohanan yang terkandung dalam kalender penganjuran SAFA selepas kejayaan kejohanan Piala Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin B18 baru-baru ini. Sumbangan itu tanpa beliau, semua pasukan SAFA daerah di setiap zon diharap akan terus memberi kerjasama dan sokongan padu terhadap perancangan dan usaha yang dilakukan SAFA Pusat.
Seterusnya, kes tertunggak menjadi penyebab utama kes harian COVID-19 di Sabah kekal tinggi meskipun berlaku penurunan agak banyak berdasarkan statistik baru jangkitan kes. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, sebahagian besar kes baru yang direkodkan hari ini, khususnya di Kota Kinabalu, Penampang, Papar dan Putatan, adalah keputusan saringan kes tertunggak. Katanya kebanyakan kes tertunggak di daerah terbabit baru didaftarkan dalam tempoh 24 jam yang lalu, sekaligus menjadikan jumlah kes harian lebih tinggi. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.